الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو حبيبه وصبيه خليله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Surah seterusnya adalah surah Ar-Rahman. Masa Ar-Rahman yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha mencintai, yang maha memurniakan cinta sehingga manusia itu pun mengenalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi sesuatu atau pemberian melainkan semua melalui pintu rahmannya, pintu kasihnya. Dan ini umum. Yang dikhususkan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu bersifat seluruh. Seperti mana kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu bersifat umum, Rahim itu bersifat khusus. Ya Rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma. Seperti mana doa Rasulullah, begitu juga doa Nabi Isa alaihi wasallam. Ya Rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma. Rahman itu untuk seluruh, selagi mana dia dikaitkan dengan duniawi. Sama ada seseorang kenal ataupun tidak Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, kesan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih sampai ke dia. Walaupun dia tidak sujud pada Allah Subhanahu wa taala sebagai umum. Dulu Nabi Ibrahim alaihi wasallam doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Mekah itu dijadikan satu tempat yang aman. Wa razaqna ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Sehinggalah kurniaan rezeki dikhususkan hanya kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga orang beriman pada akhirat. Maknanya bagi orang Islam saja. Itu doa Nabi Ibrahim. Lebih-lebih lagi buah-buahan min ath-thamarat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala pun sambung. Allah menjawab atas Nabi Ibrahim dengan doa Nabi Ibrahim. Qala wa man kafar. Ya Ibrahim, aku beri juga kepada orang kafir. Doamu ku mustajabkan, ku beri kepada orang beriman. Tapi tetap juga apa yang ku beri kepada orang beriman, ku beri kepada orang wa man kafar, kepada orang kafir. Disebabkan, ya Ibrahim, tidak ada siapa boleh menghalangku daripada apa yang ku nak beri, walaupun kepada orang yang syirik kepada aku. Tidak ada siapa yang boleh menghalang dan memaksa Allah, ya Allah kau tahanlah kepada orang kafir, beri kepada orang beriman. Tidak. Ya Ibrahim, aku tetap memberi kerana aku menciptakan mereka. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluk di atas alam ini yang mukallaf, jin dan juga manusia. Walaupun dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang menciptakan mereka. Walaupun mereka itu mengingkari Allah sebagai pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengatakan ya ada pencipta selain padaku. Tidak. Mereka Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menyatakan aku pencipta mereka. Untuk menyatakan aku sebagai pencipta, aku beri rezeki pada mereka. Itulah Ar-Rahman. Wa rahimahuma wal akhirati wa rahimahuma. Manakala akhirat itu rahim khusus bagi orang beriman saja. Wa kana bil mu'minina rahimah. Adapun bagi orang-orang yang beriman saja yang akan mendapat rahim daripada Allah Subhanahu wa taala. Adakah perbezaan di antara keduanya? Iya, perbezaannya adalah bila Allah Subhanahu wa taala memberi untuk seluruhnya termasuk orang-orang kafir, maka apa yang dirasai pada orang yang beriman, orang kafir sama. Pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu disamakan agar di akhirat mereka tidak akan menyatakan ya Allah, engkau membezakan pemberianmu sehingga kami tidak merasai seperti mana yang dirasai kepada orang-orang yang beriman kepadamu. Tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala buat dia rasa yang sama. Orang kafir makan buah yang manis, dia merasai kemanisannya. Kita yang makan pun rasa manis yang sama. So, orang kafir yang lapar dia makan hilang laparnya, kita pun yang lapar makan pun hilang laparnya.
Dia haus, dia minum air, hilang dahaganya. Kita pun dahaga, minum air, hilang dahaga kita. Ini Ar-Rahman. Ar-Rahim, pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bertambah ma'rifah kerana ada nur dalam hati dia. Dan seseorang itu dapat melihat sesuatu yang ghaibah, yang ghaib berdasarkan nur yang ada dalam hatinya. Seperti mana contoh satu suluhan. Kita bagi contoh dengan macam torchlight. Ada torchlight tu kecil, lalu kita pun suluh. Jadi dia ada had. Mungkin dia sampai dalam jarak 10 meter saja boleh suluh. Kemudian ada satu torchlight besar sampai jarak 100 meter boleh sampai cahaya dia tu. Ada yang kecil, ada yang besar, dia punya cahayanya. Lalu begitu juga cahaya bagi seorang mukmin pun dia dikaitkan dengan besar dan kecil. Dia tidak dikaitkan sedikit atau banyak, dia dikaitkan dengan besar dan kecil. Seperti mana kita khusyuk dalam solat, tidak dikatakan banyak khusyuk, sedikit khusyuk. Tidak, dia hanya dua, besar kekhusyukan, kecil khusyuknya. Jadi kira begitu. Selagi mana kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam solat, besarkan lagi, maka kekhusyukan itu akan semakin besar lagi. Apabila kekhusyukan kita itu sedikit, tidak dikira sedikit, kecilkannya, maka kekhusyukan itu pun jadi kecil. Kefahaman Quran apabila semakin luas, itu menunjukkan keizinan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala agar cahayanya pun semakin luas. Itu semua ada keizinan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah kita sambung surah Ar-Rahman. Bagi ulama-ulama tafsir, surah Ar-Rahman seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Mekah, kecuali ada ulama menyatakan pada ayat yas'aluhu ma fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'nin. Sebagai ulama menyatakan ayat ini saja turun di Madinah, tapi sebagai besar dalam hampir keseluruhannya turun di Mekah. Apa maksudnya? Turun sebelum Nabi hijrah. Dan surah Ar-Rahman, dia sudah tata bahasanya, balaghahnya, sastranya sangat-sangat tinggi, memerlukan satu pengetahuan yang luas, yang mendalam untuk menafsirkan surah ini, disebabkan gaya sastranya sangat-sangat dalam. Sangat-sangat dalam. Disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana contoh memulai Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala tak memulai dengan sesuatu lafaz yang lain. Qul id'u Allahu a'ud'u Ar-Rahman. Ada tambahan, tapi yang ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman. Ada ayat bermula Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Fatihah. Jadi di sini memerlukan satu kedalaman ilmu untuk menafsirkannya dan semua keizinan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh jumlah daripada surah Ar-Rahman ini ada 76 ayat. 76 ayat diturunkan kepada Rasul sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan diriwayatkan setelah turunnya surah Ar-Rahman, lalu Rasulullah memanggilnya Abdullah bin Mas'ud untuk dengar bacaan surah ini. Satu surah lengkap, dan sahabat yang pertama yang membaca surah Ar-Rahman adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Walaupun begitu, apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali daripada usul bacaan Quran, iaitu dengan cara Quran dan Arabian, dengan cara bahasa Arab yang jelas, fasih. Hanya diizinkan bagi orang-orang Arab membaca dengan lajah mereka sebagaimana tidak bersalah dengan Quran dan Arabian, Quran dalam bahasa Arab. Seperti mana contoh Ar-Rahman, Allama Al-Quran. Rasulullah mengizinkan untuk menggugurkan Hamzah. Ar-Rahman, Allama Al-Quran. Seperti mana Imam Syafi'i, Imam Ibn Kathir membaca Al-Quran, dibaca Al-Quran, tidak dibaca an di kat situ. Itu adalah lajah, tetapi Rasulullah mengiktiraf, dan sehingga pernah Rasulullah membaca demikian mutawatir.
Hanya saja kita membaca kitab Allah Subhanahu Wa Taala mengikut dua kaedah. Satu mungkin kaedah itu daripada qira', kaedah ulama-ulama Quran. Yang kedua kita membaca Quran melalui kaedah ulama-ulama fiqh. Seperti mana contoh, Quran yang kita baca adalah riwayat Hafan Asim ulama Kufah, tapi solat kita berbazar Syafi'i. Imam Syafi'i membaca dengan qiraat Imam Ibnu Katsir ulama Mekah. Kita baca dengan qiraat ulama Kufah. Jadi ada perbezaan. Disebabkan ulama-ulamanya Mekah tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang pertama. Dia terus Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma Imam Syafi'i membawa Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama. Membawa pada ayat yang pertama. Walaupun begitu ulama masih khilaf dalam hal tersebut, sebab ulama-ulama fiqh sedikit mengambil bahagian untuk meletak di ayat pertama ataupun tidak. Hanya di sudut bacaan Quran kita diambil pada dua kaedah. Yang pertama tadi ulama qira' ataupun ulama fiqh. Seperti mana contoh, yang lebih luas adalah ulama fiqh berbanding ulama Quran. Kalau kita membaca dengan kaedah ulama Quran riwayat Hafan Asim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu yang lengkap. Kalau kita baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita waqaf ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dia tidak lengkap. Itu mengikut ulama Quran. Lalu ulama kita melarang waqaf kat situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, atau kita ghairil maghdubi 'alaihim, dilarang mengikut Quran, dilarang melalui ulama Quran. Tetapi ambil fatwa pada ulama fiqh, dia diharuskan. Seperti mana dalam mazhab Syafi'i diharuskan membaca Maliki Yaumiddin ataupun Maliki Yaumiddin. Rakaat pertama baca Maliki Yaumiddin, rakaat kedua baca Maliki Yaumiddin. Bahkan Imam Syafi'i membaca Maliki Yaumiddin. Diharuskan mengikut ulama fiqh, tapi tidak diharuskan melalui ulama ulama Quran. Lalu kalau sekiranya ada sesuatu yang dilarang, maka ulama melarang dengan kaedah pada qiraat mana ulama Quran. Tapi kalau sekiranya ulama itu tidak melarang, yang mengharuskan, itu kaedah ulama fiqh. Seperti mana contoh, kita lafaz Allahu Akbar saja, kita tidak mengambil kaedah qira', kita mengambil kaedah fiqh. Kalau kita baca Allahu Akbar, dia sekadar Allahu Akbar, Allah dua harakat je. Tapi yang membolehkan kita baca Allahu Akbar panjang, ulama fiqh. Seperti mana juga membaca Qul huwallahu ahad, itu ulama Quran. Tapi kalau mengikut ulama fiqh, Qul huwallahu ahad jaizun, perkara itu diharuskan. Tapi oleh kerana kalau kita baca begitu, ada juga ustaz-ustaz tajwid kan dia marah kita, itu 2 rakaat kenapa baca panjang. Itu perbezaan kaedah ulama fiqh dengan ulama-ulama Quran dalam baca, menetapkan bacaan Quran. Itu pasal ulama-ulama yang alim dua ilmu ni, qiraat dengan ulama fiqh, dia tidak menyentuh selagi mana tidak bersalahan dengan dua ni. Yang pertama kaedah lughatul Arabiyah, sebab Quran lughatul Arabiyah, Quranan Arabiyyah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak keluar daripada kaedah Quran mutawatirah di sudut qiraat. Lalu ulama-ulama dia tak tegur kalau sekiranya membaca sad bunyi macam sid, siratal ladzi, sedangkan sad lebih ditebalkan siratal ladzi. Jadi ulama mengapa tidak menegurnya, disebabkan dia mengambil pada keumuman bacaan selagi mana Quran itu mutawatir. Tapi ini ulama Quran di sudut fatwa fiqh. Tapi kalau ikut pada fatwa ulama Quran yang tak pakai fiqh, salah bacaan. Kita kena baca sad, tak boleh baca sin, sebab dia tak mahu campur adukkan. Seperti mana kita solat, kita tak boleh solat 4 mazhab dalam suatu kita solat. Kita berdiri cara qiyam Syafi'i,
Cara rukuk Maliki, cara bacaan Hanafi. Jadi tidak diperbolehkan mengikut ulama-ulama fiqh itu sendiri. Tetapi secara umumnya atas fatwa sebahagian ulama-ulama, selagi mana perkara itu ada di dalam ada dalam empat mazhab dan tidak keluar daripadanya, maka ulama memperbolehkan. Itu pasal kadang-kadang saya tengok beberapa guru saya dia bermazhab Syafi'i, tapi letak tangannya kita tahu itu cara Hanafi punya. Ada guru Quran saya, dia mazhab Syafi'i, tapi dia kata kalau dia sentuh isteri dia tak mengambil pendapat bahawasanya batal wuduknya. Dia kata masih sah, dia ada wuduk, padahal dia mazhab Syafi'i. Begitu. Apa maksudnya di sini? Itu menunjukkan pada keluasan ilmu dengan syarat dia tahu pada usul dan juga kawaid. Kita tidak menguasai usul dan kawaid, maka kita kena ikut saja, jenis ikut. Kita lihat pada firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Quran khalaqal insan. Juga dibaca oleh ulama-ulama kita, Ar-Rahman 'allama al-Quran khalaqal insan. Khalaqal insan itu semua mutawatirah. Maknanya dibaca dengan kaedah sattah pada khalaqal insan, khalaqal insan, khalaqal insan. Semua mutawatir. Sah bacaan sampai pada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahman maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia Tuhan, zat yang disifati dengan zat yang Maha Pengasih, Maha Pemurah. Tetapi hendaklah kita ketahui bahawasanya satu-satu terjemahan itu bukan Quran. Ar-Rahman itu Quran, tapi bila diterjemahkan dia Maha Pengasih, dia Maha Penyayang, itu bukan Quran. Sebab itu terjemahan Quran itu dalam bahasa Arab. Lalu ulama memahamkan kita bagaimana kita nak memahami dia adalah Allah, zat yang Maha Pemurah, Ar-Rahman. Tanpa melalui dia yang Maha Pemurah yang kita fahami, seperti mana yang kita faham rasa kasih, rasa sayang di antara kita. Lalu ulama menyatakan bahawasanya yang dimaksudkan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala kembali balik pada sifat zatnya yang qadim lagi azali. Dia memilih Quran untuk dibaca, dihayati, dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Quran, kalamnya yang mulia, dibaca, dipelajari walaupun orang yang syirik pada dia. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebut 'allamal Quran. Dia yang mengajarkan Quran. Maknanya siapa saja di antara kita yang belajar Quran ataupun yang mengajar Quran, pada hakikatnya nisbahnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dinisbahkan kepada sesiapa pun, kerana kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesuatu kembali balik pada hak dia dalam menyebutnya. 'Allamal Quran, pada hakikatnya dia yang mengajar Quran. Walaupun ada guru mengajar Quran kepada kita, hakikatnya guru itu sebagai salah satu daripada tanda-tanda keizinan Allah, kehendak Allah memperbolehkan bagi hamba-hambanya mengajarkan. Antaranya Rasulullah mengajar Quran kepada kita. Dan disandangkan Ar-Rahman kemudian 'allamal Quran agar kita mengetahui bahawasanya Quran diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dipelajari kepada orang-orang yang bukan Islam ataupun bukan orang beriman sekalipun. Kerana Ar-Rahman menunjukkan pada seluruhnya. Bahkan tidak pernah diharamkan bahawasanya Quran dilarang bagi orang kafir membaca ataupun mempelajarinya. Seperti mana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara sahabat yang masuk Islam
kerana baca Quran, menghayati Quran, mempelajari Quran. Lalu akhirnya dia Islam. Dia membacanya. Seperti mana Sayyidina Umar, kisah yang sangat masyhur. Dia baca surah Taha. Taha, ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Dibaca. Sehingga yang terakhir kisahnya pergi ke Rasul dan dia masuk Islam. Sayyidina Umar membacanya. Lidah membaca, tetapi menghayati dengan hatinya. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran itu hudan, Quran itu nuran, Quran itu juga syifaat. Lalu Sayyidina Umar, Allah Subhanahu wa taala telah menzahirkan hudannya, nurannya dan syifaat. Apabila dia membaca di lidah, lalu dia merasai satu ta'zim sewaktu dia membacanya. Sebab Sayyidina Umar sendiri bercerita tentang dia baca surah Taha. Sewaktu dia mula membacanya, dia merasai sesuatu yang luar biasa atas bacaannya, yang tidak pernah dia rasai. Ini kisah daripada Umar. Dia sendiri bercerita tentang permulaan keislamannya. Seperti mana contoh, kita mendengar satu lagu yang sungguh-sungguh merdu sehingga tersentuh jiwa kita. Bahkan kadang-kadang bila dah merdu sangat, sedap sangat, naik bulu roma. Kadang-kadang kita dengar orang tu dia tarik lagu tu, naik bulu roma ni tu. Dia merasai. Lalu Sayyidina Umar sewaktu dia baca Quran, benar-benar dia merasai Quran seolah-olah sedang mengalir dalam diri dia, pemikirannya, akal dia sampai ke hati dan jiwa dia. Dia rasa sungguh. Dan dia adalah ahli syair. Sayyidina Umar adalah seorang ahli syair kerana salah seorang antara orang yang fasih berbicara adalah Sayyidina Umar. Itu pasal kalau tengok pada hadis-hadis Sayyidina Umar, perbicaraan lidah Sayyidina Umar sangat-sangat cantik, jaga susunan bahasa dia. Itu pasal bila dia masuk Islam, dia berbicara dengan bahasa Quran, turun ayat Quran dengan lidah dia balik. Sayyidina Umar bila baca Quran saja melihat keagungan Allah dalam Quran, lalu dia baca di lidahnya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluk ini. Ahsanul khaliqin, sebaik-baik apa yang dicipta, sebagai ciptaan. Maknanya Sayyidina Umar nak menafikan selain pada Allah dapat menciptakan. Kemudian turunnya surah Al-Mu'minun, diselitnya apa yang dibaca oleh Sayyidina Umar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi sujud, salah satu bacaan doa Nabi ataupun doa tilawatul Quran Nabi mengakhirkan dengan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini di sujud tilawatul Quran, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini berasal daripada Sayyidina Umar, yang mana Sayyidina Umar itu sendiri salah satu keistimewaan lidahnya, perbicaraannya itu tepat seperti mana Quran yang akan turun kepada Rasulullah. Lidah dia mendahului ayat-ayat akan turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hukum hakamnya itu atau pendapat Sayyidina Umar itu mendahului wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf. Lepas tu sampai ke makam Nabi Ibrahim, waktu tu melekat dengan dinding Kaabah. Lalu Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, ini adalah maqam, maknanya tempat pijaknya bapa kita Ibrahim. Kata Rasulullah, benar. Boleh tak kita jadikan di situ satu sudut khas untuk kita solat di belakang maqam Nabi Ibrahim? Rasulullah diam. Tawaf lagi, turun ayat Quran kepada Nabi, wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah tempat maqam Ibrahim itu tempatnya solat, hadap ke maqam. Lalu itu daripada Sayyidina Umar, turun ayat Quran. Itulah maksudnya Sayyidina Umar apabila dia mula membaca kitab Allah dengan
hatinya, kemudian masuk Islam, baca lagi dengan hatinya, sehingga itulah keistimewaan dan kemuliaan yang Allah beri kepada Sayyidina Umar, sehingga Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam memberinya kekuatan dalam Islam dengan keislaman Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Umar juga salah satu daripada yang meriwayatkan bacaan Quran daripada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tidak pada qiraat Kufah, hafal Asim, tapi dalam qiraatnya lain. Sayyidina Umar antara yang meriwayatkan bacaan seluruh Quran, sehingga orang mengambil bacaan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi ini salah satu contoh bahawasanya Quran bukan dikhususkan kepada orang beriman ataupun orang Islam, tapi Quran juga Allah Subhanahu wa taala izinkan selain pada orang beriman, selain pada orang Islam untuk mempelajarinya. Sehingga bukan saja pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai hari ini banyak di antara orang-orang mu'allaf cerita mereka masuk Islam disebabkan Quran yang mereka baca. Quran yang mereka baca, Quran yang mereka pelajari, mereka kaji, lalu mereka menerima kebenaran. Mereka tidak mencari Allah, mereka tak mencari Tuhan sebab tak pandai nak cari, tapi mereka mencari kebenaran. Itu pasal orang gini mudah terima Islam sebab dia nak cari kebenaran, tapi wasilahnya Quran. Dia menemui kebenaran dalam Quran, lalu dia menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah yang berfirman tentang Quran, lalu dia berislam. Bahkan bukan seorang, bukan dua orang, bahkan mungkin ribuan orang yang masuk Islam disebabkan Quran yang mereka baca. Bahkan ada di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, aku telah membaca Quran sebelum aku masuk Islam. Bahkan aku menghafal beberapa surah, beberapa ayat sebelum aku masuk Islam. Dibaca sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya untuk menerima Islam. Apa maksudnya di sini? Maknanya menunjukkan bahawa Allah tidak mengharamkan bagi hati-hati orang yang kafir untuk menerima Quran dalam hati dia. Bila Quran sampai pada hatinya, maka tiga sifat tadi berlaku. Hudan, yang menjadi petunjuk, nuran, memberi cahaya dalam hati, syifaan, dia menjadi penawar daripada keraguan tentang kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala rawat sehingga dia menjadi orang yang yakin dan bukan menjadi orang yang semakin meragui Quran. Jadi oleh kerana itu mudah dia menerima Islam, mudah dia menerima Allah dan juga Rasulnya. Tak kala mana itulah salah satunya Ar-Rahman, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang telah mengalir masuk ke dalam hati, masuk ke dalam jiwanya. Kembali balik pada Allamal Quran. Ulama-ulama nyatakan bahawa sini apabila dibaca dengan kalimat Allama di sudut bahasa Arab, dia tidak akan dinisbahkan, melainkan nisbahnya kembali balik pada Allah. Allama juga menunjukkan pada dia apabila mengajar sungguh-sungguh. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Jadi syaddah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang sungguh-sungguh belajar Quran dan orang yang sungguh-sungguh mengajar Quran. Ini menunjukkan bahawasanya Allah sendiri mengajar Quran kepada kita bukan dengan sifat makhluk bersungguh-sungguh macam kita bersungguh-sungguh, tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Quran kepada kita dengan kemampuan yang ada diberikan kepada kita sehingga kita mengetahui isi kandungannya. Selain daripada itu, masuk Allamal Quran, apabila Allah Subhanahu wa taala mengajar Quran kepada kita, dia tidak mengajar kita di sudut bacaan, lafaz, kalimah, huruf. Lalu kita pun belajar tajwid, sifat huruf, makhraj huruf, cara nak menyebut membacanya. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan Ar-Rahman memperbolehkan bagi kita, memberi kemampuan untuk kita untuk baca. Makna menunjukkan lidah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia
lidahnya boleh pergi kepada Arabiah tadi. Saya pernah dengar ada seorang mak salih dia baca Quran. Mula-mula kita tak tahu dia mak salih ke bukan. Cuma dengar bacaan. Tengok-tengok rupanya dia mu'allaf. Mak salih lah. Kita tak tengok muka dia, kita ingat orang Arab baca Quran. Bila tengok betul dia mu'allaf mak salih baca Quran, bunyi macam orang Arab dah baca Quran. Mengapa agaknya? Sebab dia baru sungguh-sungguh belajar Quran seperti mana Quran diturunkan. Mana Allah Subhanahu Wa Taala memudahkannya. Seperti mana kita orang Melayu, lidah kita lidah Melayu, slang kita slang Melayu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan bagi kita boleh baca Quran seperti mana Quran yang turun dalam bahasa Arab. Quran itu sebenarnya jauh lebih mudah daripada bahasa Jepun, bahasa Rusia, bahasa Tamil. Dia jauh lebih mudah sebenarnya. Disebabkan Quran itu kembali balik pada sifat fitrah lidah manusia. Itu bahasa Quran dia melalui kaedah yang tidak ada kaedah ini dalam bahasa yang lain. Dalam bahasa Melayu dia tidak ada kaedah nak baca dengung, nak baca panjang, nak baca pendek. Siapa nama kamu? Dia susah, dia tidak ada. Kalau nak sebut siapa nama kamu, mu kena panjang sikit. Siapa nama kamu? Macam tak ada. Ataupun siapa, kena dua harakat. Tidak ada. Dia tak ada kaedah yang nak buat begitu. Tapi dalam Quran Lughatul Arabiyahnya memerlukannya. Kerana itu keindahan nak membezakan dengan yang lain-lain. Lalu itulah maksud Allamal Quran. Allah ajar kita Quran. Cara menyebut membacanya berbeza dengan bahasa-bahasa yang lain dalam dunia. Oleh kerana itu barang siapa baca Quran dengan terjemahan, dia belum baca Quran, dia baca bukan Quran. Terjemahan bukannya Quran. Terjemahan adalah untuk bawa hati kita, jiwa kita nak memahami maksud daripada ayat Quran. Tapi bukan Quran. Jangan kita beranggapan kita baca terjemahan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Lalu kita dapat pahala. Ulama kata mu'tamad tidak ada pahala melainkan mesti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Mu'tamad yang itu. Mu'tamad, bahkan kata guru saya, kalau sekiranya kita ruqyah, kita baca syifa, doa syifa, ataupun daripada ruqyah daripada kitab Allah, kita baca daripada yang Romawi, tulisan Rumi, ALHAMDU, nak baca Alhamdulillah, maka kata ulama ruqyahnya tak jadi. Dia mesti ruqyah dalam tulisan Arab dulu, bahkan ditulis dalam bahasa Arab. Alif lam ha mim dal lillah lam lam ha. Dia tak boleh dalam bahasa Rumi. Kalau bahasa Rumi dia tak jadi. Itu kawan. Bahkan sebagai ulama berfatwa dia haramkan baca Quran dengan Rumi. Memang lidah baca Alhamdulillahirabbil alamin, tapi daripada ejaan ALHAM. Kenapa ulama berfatwa haram? Disebabkan HAM tu, huruf H tu ha ke ha? Ha ke ha? Bahkan ada juga dalam tulisan Rumi yang tak boleh nak ditulis dalam Arabi ni, tak boleh ditulis dalam Rumi. Tak boleh nak ditulis. Antaranya yang tak boleh ditulis bunyi qalqalah. Tak boleh nak tulis. Qul huwallahu ahad. Macam mana nak eja d? Qul a'udzu birabbil falaq. Macam mana nak eja laq tu? Jadi sebagai ulama mengharamkannya. Hanya sebagai ulama mengharuskan untuk membantu, cuma kena pergi ke Arab balik. Bantu je, tapi kena baca Arab, tak boleh berpandung Rumi. Selain daripada itu, maksud Allamal Quran kata ulama bukan sekadar bacaan, tapi di sudut bahasanya. Usul dalam mempelajari ilmu bahasa Arab adalah dua. Sebagai ulama kata tiga.
Al-Quran, hadis Rasulullah, syair-syair Arab. Syair-syair Arab. Oleh kerana itulah, walaupun orang Arab dulu dia musyrik, tapi bila dia berbicara, lidah dia fasih. Lidah dia fasih. Mengapa? Agaknya disebabkan susunan Arab dia melalui kaedah yang terbaik. Oleh kerana itu Allah turunkan Quran dalam bahasa yang terbaik. Antaranya lidah Quraisy. Rasulullah berketurunan Quraisy. Itu pasal dalam sejarah peradaban manusia dalam berbicara yang paling fasih adalah orang Quraisy. Antaranya Imam Asy-Syafi'i, dia keturunan Quraisy. Toknik dia satu toknik dengan Rasulullah. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq pun keturunan Quraisy, tu pasal lidahnya sangat fasih. Masuk fasih di sini adalah satu yang sungguh luar biasa dikaitkan dengan sudut bahasa. Bahkan Sayyidina Abu Bakar juga adalah seorang ahli syair, ahli bahasa Arab, dan dia pandai menulis. Begitu juga Sayyidina Ali. Kenapa agaknya lidah mereka sangat fasih? Disebabkan susunan perbicaraan mereka ada dalam hati dia. Ada dalam hati. Dia menjiwai setiap daripada apa yang mereka cakapkan, apa yang mereka bacakan. Oleh kerana itulah, kalau kita nak tahu, kita kena tengok dalam munajat Abu Bakar As-Siddiq. Cerita Imam Syafi'i, tengoklah cara dia berbicara dan munajat ni Imam Syafi'i dan doa dia sangat-sangat cantik, dan orang yang membacanya terkesan dalam hati. Jadi Quran itu lebih lagi, maksudnya Allamal Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kamu Quran. Bukan sekadar kamu boleh baca, tapi sebenarnya bacaan kamu sampai benar-benar memberi kesan di dalam hati. Itulah Allamal Quran. Bukan seperti mana seorang guru dia mengajar matematik, dia dah ajar formula, lalu diberi soalan sama ada anak murid dia boleh jawab ke tidak, dia dah tahu. Dia hanya mengajar saja. Tapi Quran tidak begitu. Yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Quran kepada kita adalah dibaca, dipelajari sehingga berbekas dalam hatinya, dalam jiwanya, dalam perasaannya. Itulah maksud Allamal Quran pada kalimah allama. Khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kamu yang belajar Quran adalah bukan semata-mata ditakwilkan belajar cara baca Quran, tajwid Quran, bukan. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran sehingga memberi kesan dalam hati dia, memahami apa yang dibaca walaupun bukan keseluruhannya. Itu sebaik-baik di antara kamu. Kalau diberi faham, sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran tapi tidak memberi kesan dalam hatinya, dia belum belajar Quran. Sebab Quran ini disebut oleh Allah dalam Quran, dia mesti memberi kesan dalam jiwa, dalam hati dia. Itu maksud orang yang benar-benar belajar Quran. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala memulai dengan Ar-Rahman, mana kasih Allah Subhanahu Wa Taala dicurahkan kepada orang yang sungguh-sungguh mempelajarinya sehingga memberi kesan dalam hati dan jiwa dia. Sosok orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Quran, itu hadis Rasulullah. Dan sosok orang itu diberi kemuliaan dalam jiwanya, dalam hatinya berdasarkan kefahamannya di dalam kitab Allah, yang Al-Quran. Bahkan di akhirat seseorang akan naik pada setiap daripada tingkat-tingkat syurga berdasarkan kefahamannya dengan Al-Quran, bukan sekadar dengan setiap ayat yang dihafal di atas dunia. Irfa warattir, kamu naik, kamu baca Quran. Maksudnya adalah bacaan kamu di atas dunia, maka akan kamu baca balik di akhirat. Irfa, naik lagi, naik lagi. Dan bacaan itu menunjukkan bahawa sini diberi derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan derajat yang tinggi. Apabila dia baca di atas dunia, memberi kesan pada jiwanya, hatinya, maka di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan meninggikan derajatnya. Oleh kerana itu mengikut ulama akidah dari sunnah wal jamaah, kalau kita baca Quran sama kita, semua baca daripada juzuk pertama sampai juzuk yang 30. Khatam Quran sama-sama. Dia pun 30 juzuk, kawan tu pun 30 juzuk, orang lain pun 30 juzuk. Lalu di akhirat tetap berbeza derajat.
yang akan diberi oleh Allah, ganjaran pahala yang diberi oleh Allah. Tapi semua kan dah baca Quran 30 juzuk. Mengapa tidak sama? Disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala membezakan derajat berdasarkan siapa yang baca, memberi kesan dalam hati, menjiwai, tadabbur ayat, maka dia akan naik lagi derajatnya. Perbezaannya kat situ. Perbezaannya. Jadi maksud allamal Quran tidak lain, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita sehingga dia mudahkan kita untuk baca Quran, mempelajarinya sehingga memberi kesan dalam hati. Sehingga memberi kesan di dalam hati. Apabila hati kita terkesan dengan Quran, maka kita tidak akan mencari lain melainkan Quran untuk kita baca. Bahkan apabila telah memberi kesan dalam hati tentang Quran ini dalam jiwa kita, kehidupan kita yang paling banyak sekali yang kita basahkan di lidah kita adalah Quran berbanding kepada yang lain-lain. Bahkan kemuliaan seseorang di akhirat adalah dengan Quran juga, kata Rasulullah. Ada di antara mereka masuk syurga tanpa hisap kerana Quran. Kerana Quran. Itu pasal para sahabat Rasulullah minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mampu baca Quran setiap malam, khatam. Lalu Rasulullah mengatakan, jangan, khatamlah sebanyak 3 hari. Sebab kalau sekiranya kamu khatam kurang daripada itu, 2 hari ke sehari, nanti kamu tak faham. Jadi Rasulullah mengingatkan, tidak faham orang yang mengkhatamkan Quran bawah daripada 3 hari sekali ataupun 2 hari, kerana bertentangan dengan allamal Quran. Dia baca, tapi dia tak tahu apa maksud yang dia baca. Bermula sampai akhir, tapi dia tak memberi kesan dalam hati. Dia sekadar memberi semangat untuk baca, tapi tidak tahu apa yang dibaca. Rasulullah tidak mahu gitu, seperti mana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, satu surah yang pendek kamu baca dengan penghayatan jauh lebih besar daripada satu surah yang panjang yang tidak ada penghayatan. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami para sahabat dididik, ditarbiyah oleh Rasulullah membaca Quran sehingga menjiwai dalam hati kami. Bahkan katanya Sayyidina Uthman, Rasulullah mengajar Quran kepada kami beberapa ayat dulu. Pernah Rasulullah mengajar kami 10 ayat. Selesai, Rasulullah SAW nak melanjutkan lagi beberapa ayat. Lalu Rasulullah tanya, adakah kamu telah memahami dengan apa yang kamu baca? Kami telah memahaminya ya Rasul. Adakah kamu telah menghafal ayat-ayat ini? Telah ya Rasulullah. Adakah kamu telah mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah dalam ayat ini? Telah ya Rasulullah. Barulah Rasulullah SAW melanjutkan ayat seterusnya. Ini kaedah allamal Quran daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kaedah Rasulullah adalah kaedah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kaedah ini daripada Nabi. Sebab Allah perintah Nabi agar Quran bukan sekadar dibaca, tapi bagi tahu, menjelaskan isi kandungannya, barulah dia telah baca Quran. Itu yang kita kena belajar. Tafsir Quran tidak lain bukan untuk menguasai dan mengetahui seluruhnya, tapi sesuatu yang perlu kita ketahui, kita dapat mengetahuinya. Antaranya Ar-Rahman 'allama Al-Quran, yakni Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Quran kepada kita dan dimudahkan untuk kita mempelajarinya. Oleh kerana itulah kita lihat anak kecil sampai ke dewasa, sampai ke tua, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membacanya. Itu kembali balik Ar-Rahman, mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengharamkan kepada anak kecil untuk baca Quran. Bahkan ada anak kecil usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang telah hafal Quran. Usia belum akhir balik. Usia sekecil itu mampu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghafal Quran. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut allamal Quran, dimudahkan buat mereka sehingga ada di antara mereka bukan sekadar menghafal Quran, tapi menghafal muka suratnya, menghafal ayatnya, nombor ayatnya, turun di mana. Antaranya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hafal Quran usia 7 tahun, dia tahu tafsirannya. Dia tahu kalau ditanya, orang tanya wahai Syafi'i ataupun Muhammad namanya,
Apa yang kau tahu tentang Quran? Tanyakan saja soalan pada aku. Aku boleh menjawabnya. Mana ayat makiyah, madaniyah, mana ayat turun siang, mana turun malam, mana ayat nasah wal mansukh. Kata Imam Syafi'i dengan sekecil tu dia boleh menjawabnya. Sehinggalah usianya itu lebih kurang 15 tahun, dia diangkat menjadi imam Masjidil Haram untuk solat tarawih. Mana kita pernah jumpa imam Masjidil Haram seusia tu? 15 tahun PMR. Itu pun dah rempit dah tu. Imam Syafi'i dah jadi imam Masjidil Haram. Satu ketika orang kata, siapa nak nangis dalam solat pergi ke Masjidil Haram. Orang pun pergi. Syekh mana jadi imam? Imam Syafi'i baca Quran jadi imam. Nangis orang. Itulah Imam Al-Syafi'i yang Allah kaitkan salah satu karamah Allah beri atas ayat ni lah. Allamal Quran, maknanya dia sungguh-sungguh belajar Quran. Sungguh-sungguh di sini adalah kesungguhan yang sampai kepada paksaan yang luar biasa. Sebab ulama mengajar kita, kalau kita tak memaksa diri kita, tak melebih-lebihkannya untuk sangat bersungguh-sungguh, kita tak akan dapat. Sebab kita akan ambil konsep menangguh-nangguhkannya. Esoklah. Tapi orang yang hebat ni, dia tidak ada tangguh di situ, melainkan dia dah lebih semangat dia. Bila dah terlebih semangat kerana rasa cinta kepada Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri pada dia. Jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi tentang tafsiran surah Ar-Rahman. Ini mukadimah saja dah. Ar-Rahman 'allamal Quran. Insya-Allah nanti lepas solat Isyak kita akan tunaikan hajat kepada sahabat kita Datuk Sa'ad, untuk kita adakan solat hajat untuk anak beliau, dan insya-Allah juga hajat-hajat kita. Ya Ji. Ustaz, saya terdengar dalam program Jaki melalui radio mengatakan bacaan amin. Kalau amin berkenan-kenan ya Allah. Kalau amin, adakah benar yang dibaca maka syirik? Baik. Macam mana tu? Amin. Kalau amin dua harakat, maksud dia perkenankanlah ya Allah. Setelah kita baca Fatihah tu. Kalau baca tak ada harakat, kalau amin, adakah benar yang dibaca? sebenarnya dalam qiraat, membaca amin dalam ilmu qiraat ada beberapa lafaz. Antaranya adalah amin, antara juga adalah amin. Kedua-duanya sahih. Cuma min dia panjangkan. Dan satu qiraat Imam Al-Kasai membaca dengan imalah amin, 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 amin. Dibaca imalah. Dan baca amin itu sah mengikut pada kaedah. Siapa kata syirik? Syirik ni sembah selain pada Allah Ta'ala. Itu yang diterangkan dalam Jaki. Mana baca tak betul kalau amin. Tak ada syirik. Mungkin dia kaitkan dengan Kristian pun baca amin juga kot. Tak ada. Ilmu qiraat itu sah baca amin. Cuma min memang panjang dalam qiraat. Begitu juga lafaz Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Sebagian juga ulama membaca dengan taklid Allah. Sah bacaan. Kata qiraat ni mana ilmu Quran. Kalau mereka memperhalusinya, mereka tidak akan jawab begitu. Memperhalusi ilmu sangat luas, jangan mempersempitkannya. Ilmu Islam sangat-sangat luas. Itu pasal ulama-ulama kita menyatakan ilmu Islam sangat luas. Hendaklah orang berbicara tentang Islam mesti mempunyai keluasan ilmu yang sedalam-dalamnya. Oleh kerana itulah apabila dia berbicara dengan sesuatu yang dia tidak sampai kepada keluasan ilmu dan juga kedalamannya, dia perlu kembali kepada apa yang dirujuknya. Kalau soalan ditanya, dia hanya tahu sesungguhnya telah berfatwa ulama dalam kitab sekian hukumnya, bacaan sekian, dia merujuk kitab, kefahamannya sampai situ, tidak ada masalah. Tapi masalah apabila dia berbicara tanpa ada rujukan. Bila tanpa rujukan, kalau kita ikut pada ilmu fatwa, seolah-olah ketua fatwa pada dia, bukan fatwa daripada ulama-ulama kita. Wallahu a'lam.
Tapi kita jangan baca amin pula sebab bukan kiraat kita. Kiraat kita baca amin. Bahkan dalam fiqah boleh sampai 6 harakat. Tajwid 2 harakat je. Tapi ulama fiqah mengharuskan baca sampai 6 harakat.